Kemudian begitu juga tidak termakbulnya doa. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberi padanya 3 hal. Allah akan makbulkan doanya, Allah akan simpan baginya di akhirat kelak, Allah akan menghindarkan dirinya daripada keburukan yang semisalnya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti akan memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mana kata, kadang-kadang disebabkan itu silaturahim, doa kita tidak dimakbulkan. Ya. Kadang-kadang kita ni doa ni tak percaya dengan diri sendiri, tak yakin. Jumpa imam, mam tak tolong mam, tolong doakan mam. Cari imam, kan? Tak apalah kalau imam boleh lah kan. Kadang-kadang imam pun sibuk. Kadang tahnik budak. Ada orang ni kadang semua ustaz yang datang ke kampung tu semua disuruh tahnik anak tu. Masalah budak tu dah berdiri. Apa parah mana kau nak tahnik anak kau dah berlari anak kau dah. Buka mulut. Tanya apa bodoh. Kan? Lepas tu tahnikkan budak. Kadang-kadang kita yelah, carilah. Kalau nak carilah ustaz-ustaz imam yang baik. Samsul debat ni janganlah dia banyak-banyak bodoh dia cakap, baik jangan. Tapi nak juga ada bagi. Jadi pendebat budak ni sok kan. Lepas tu carilah imam yang tak merokok. Imam tu merokok, nak nunggu nak tahnik budak tu elok satu dos. Budak ni lambik pula kan. Dah ke belum? Belum ni? Apa tu? Dah mam, dah susah berpijak kan. Tonyoh kan. Dia punya puntung. Woi datang dia masuk. Dia pun ambil lah kurma. Cap-cap sikit dengan air zam-zam tu. Dia pun ambil acur alam nasyur. Siap doa. Panjang menjelo doa. Lepas tu dia kumam pap. Dia sumbik dalam mulut budak tu. Berkorut dahi budak. Budak tu walaupun tak boleh cakap, dalam hati budak tu, ini dan hil ni, dia tahu dia dan hil. Aduh. Kan tidaklah seorang muslim memanjatkan kepada Allah, doanya tidak akan dimakbulkan. Ya. Tidaklah seorang memanjatkan berdoa kepada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berinya 3 hal. Allah akan segerakan memakbulkan doanya, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Doa hukumannya disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Mana dunia kena, akhirat pun dapat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Makna dunia lagi dah dapat balasan. Tu sebab kita tengok drama Melayu tu betul. Macam-macam bala sampai kat dia di penghujung episod tu. Contohlah kan. Iya kan. Kadang kita tengok tapi kita tak pernah ambil pengajaran. Leko nak tengok, memang ngangor-ngangor tengok TV. Parah tu kan. Kemudian hukumannya akan disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa. Ni dunia tak dunia. Atas dunia lagi dah kena. Mungkin tiba-tiba ni rezeki tak berkat. Mungkin kerja ni ajak kena tukar sana, kerja kena tukar sini, contoh. Berniaga macam tak jadi je, contoh. Jual apa pun tak boleh laku. Ada je masalah-masalah kan, contoh. Kemudian putusnya rahmat dari Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahim itu, kata rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, maka aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Wa na'udzubillah, minta jauhkan.
Kemudian jauh dari syurga, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Silaturahim. Kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga jauh dari keimanan. Pemutus tali silaturahim menjauhkan dari tanda-tanda keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah menyambungkan tali persaudaraan. Itu dia. Kemudian apa? Merenggangkan hubungan dengan Allah. Kalau kita putuskan silaturahim, hubungan kita dengan Allah juga renggang. Kan? Barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutuskanku maka Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu juga pemutus silaturahim seolah-olah memakan bara api. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahawa seorang yang selalu menolak silaturahim dan kerabatnya maka dia bagaikan memakan bara api yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki menemui Rasulullah. Lelaki itu berkata, aku punya keluarga dan ketika aku buat baik pada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku. Itu cerita yang awal tadi. Maka tetaplah berbuat baik walaupun pada orang buat kat kita. Demikianlah bahayanya keputusan atau tindakan manusia jika melibatkan silaturahim. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak seharusnya melakukan sedemikian. Kan? Maka setiap umat Islam menjalinkan silaturahim itu dengan baik supaya dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua standard perhubungan silaturahim ni. Satu standardnya adalah ithar. Ithar ni biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Itu memang susah nak buat tu. Boleh tak kita ada makanan balik, bawa balik rumah, nak beli untuk anak bini kita, nampak jiran sebelah rumah menangis, aduh laparnya, tak ada makanan. Berapa ramai yang sanggup bagi semua yang ada kat tangan dia? Ambil lah, aku ni pandai lah cari untuk keluarga aku. Berapa ramai? Tak ramai. Susah tuan-tuan. Mengutamakan kepentingan orang lain melebihi pada kepentingan diri sendiri bukan senang nak buat. Termasuklah diri sendiri yang bercakap ni, bukan senang. Betul? Realitinya susah. Kan? Dah jatuh pula dah. Tak dengar balik. La ilaha illallah. Kan? Jadi mana kata kadang-kadang kan masyarakat ni kena tahu bahawa silaturahim ni dengan mengutamakan kepentingan orang lain itu paling baik. Contoh bawa ayam goreng. Ayam goreng yang kedai dia, restoran dia warna merah tu, yang ada orang tu rambut putih pakai kacamata duduk kat depan. Macam tu. Punya detail lah kan. Bawa ayam goreng ni sampai kat pintu pagar depan rumah, ni dah janji dengan bini dengan anak ni nak beli ayam goreng tu. Lepas tu terdengar, oh, anak jiran tu nangis lapar hal kau. Ayah dah lama tak balik, kami lapar. Nah, kau ambil lah ayam goreng ni kau makan. Contoh lah, sian tak ada makanan. Boleh tak macam tu? Payah kan? Kau bagi sekotol ya, pandai-pandai lah kau bagi-bagi tu kan. Janji kau boleh hidup tu. Masuk, kalau kita bagi, masuk dalam rumah, kau tengok Roblox dalam rumah. Bini sound, pahal. Mana ayam kan? Susah kan? Itu sebabnya ithar ni susah. Tapi ada satu lagi standard. Ithar tu tinggi, mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri.